أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ناوي بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sekali lagi memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar Allah akan terus membantu kita, memberikan motivasi untuk kita terus berusaha mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran dan seterusnya memahami sehingga kita boleh menterjemahkan kalimah dan ayat-ayat Al-Quran itu agar dia menjadi panduannya kepada kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Allah tu, yang telah diberi petunjuk oleh Allah tu biasanya orang-orang yang ulul albab. Saya ingin memperkenalkan konsep ulul albab. Ulul albab ni lah mereka-mereka yang waras fikirannya, yang baik pemikirannya, yang sentiasa memikirkan kebesaran Allah, kejadian alam dan dikaitkan dengan kehidupan, tujuan kehidupan ni sebenarnya bagaimana dan apakah cara menguruskan kehidupan dan apakah panduan-panduan yang perlu diguna pakai. Jadi untuk sampai ke tahap tu memerlukan ilmu, ilmu dan kefahaman tentang panduannya iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita lemah dalam pemahaman Al-Quran, kalimah-kalimah kalimah-kalimah Al-Quran kita tidak mengenali, kemungkinan kita masih jauh lagi perjalanannya nak mendapatkan huda yang Allah janjikan, dan nama iaitu hadahumullah, yang telah Allah berikan petunjuk tu, yang kita hari-hari baca dalam Al-Fatihah ayat ke-6 tu, kita minta Allah tunjukkan kita, tapi kita tak berusaha, kemungkinan tak dapatlah huda tu, kerana huda tu perlu diusahakan. Yang pertama sekali usaha memahami, mengenalnya, sampai ke peringkat kita masuk dalam golongan ni apa Allah katakan tadi, ulul albab. Dan di ujung muka surat Az-Zumar tu ayat 21 Allah kemaskan lagi dengan inna fi zalika lazikra liulil albab. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat ini, dalam tanda-tanda ini yang demikian Allah ceritakan tu adalah terdapat peringatan, lazikra. Indeed the remembrance, the learning, the lesson liulil albab, bagi orang-orang yang sentiasa berfikiran kemas dan mantap. Okey, kita teruskan perkongsian kita seperti biasa kepada ayat yang masih lagi kita kongsikan, ayat 87 surah 21. Sekarang ni kita sudah pun telah mengupas 3, besarkan sikit, 3 kalimah yang pertama di dalam perenggan ayat ni, fanada fi dhulumati. Sekarang ni kita akan sambung dia lah, sambung dia, alla ilaha illa anta subhanak ni kita akan buat
perenggan yang kedua ni ya. Perenggan yang kedua ni yang mana ini adalah perenggan yang pertama ataupun kita panggil klosa lah, bahasa Melayu dipanggil klosa ya. Perenggan ni keseluruhan ni dipanggilkan perenggan lah yang digunakan sebahagian daripada ayat tu. Dan dalam perenggan tu dia ada pula pecahan-pecahan dia iaitu dipanggilkan clauses ya, sub sentence lah clauses ni ya. Iaitu dalam perenggan ni terdapat nombor fanada fi satu klausa ya. Kemudian diikuti dengan klausa yang kedua, la ilaha illa anta ya. So di antara clause yang pertama ni dan clause yang kedua ya. So ini dipanggilkan clause yang kedua ni dipanggilkan clause subordinate lah. Yang bahasa Inggeris dia subordinate, bahasa Melayu dia subordinative ya. Itu bahasa Melayu ni dia tak ada konsep dia kena pinjam bahasa Inggeris lah. Ya. So di antara dua tu akan disambung oleh satu harfun an, dipanggil harfun an ni adalah harfun subordinative ataupun subordinate lah. Kalau susah sangat nak subordinative gunakan English pun tak apa ya. Particle subordinating conjunction, lebih kurang macam itulah ya. Dia jenis dia harfun conjunction, harfun penyambung, tapi mengambil bentuk subordinative. Dia mensubordinatekan clause yang kedua tu kepada clause yang pertama ya. Subordinate apa ni? Dia kalau subordinate ni kalau dalam organisasi tu kita orang bawah ya. Ya, ada bos, ada subordinate. Itu dia dipanggil konsep subordinate. Jadi maknanya clause yang nombor dua, yang secondary clause dipanggil ya, yang kedua penting daripada cerita utama. Cerita utama dia tentang apa? Tentang Nabi Yunus tu dalam perut ikan. Itu cerita dia ya. Tapi dalam dia berada dalam perut ikan tu berbagai cerita lain. So subordinated clause ni ialah cerita di dalam cerita. Cerita yang kedua dalam kau balik lah. Kita tak apa tadi ya? Kita tak mute ni ya. Okey, kita mute-kan dululah ya. Okey. Okey, so apa kita buat? Seperti biasa kita akan kupaskan sebahagian daripada perenggan tu dalam sub clause yang pertama lah ya. Ini clause dia, ini sub clause dipanggilkan subordinating clause tu. Kita buat latihan menulis dia ya. Sebelum kita mulakan tu sampai hantar. Itu dia punya clause tu sampai hantar lah. Kita buat latihan menulis macam biasa. Saya pun telah kopikan pada Lexi Logos tu nak cepatkan kita punya perbincangan kita. Kita kopikan yang itu, kemudian kita buat latihan menulis. Sini pun saya dah tuliskan sekali ya. Latihan itu ialah penulisan ayat ni mengikut, kalau nak penuhkan, mengikut kita pergi kepada Lexi Logos Jawi, sebab dia Arab dia tak dengar ya. So kita gunakan Jawi, ma, mim, nga. Kena pilih dulu Jawi. Okay. So mim, nga, ya, kaf, waw, ta ya. Saya galakkan tuan-tuan ni menulis Jawi Melayu ni ya, sebab ramai antara kita sekarang ni dah Romanize. Ya, tak tahu menulis Jawi Melayu ya. Dulu orang kita, datuk nenek moyang kita dulu dia baca Jawi saja ya, surat khabar pun Jawi, utusan Melayu, menulis pun Jawi kan. Jadi mereka rapat dengan tulisan Jawi dan bahasa Jawi ya. Tapi kita sekarang ni dah modern, dah Romanize. Kita tinggalkan ya tradisi yang mana sangat penting untuk kalau kita nak membantu untuk memahami ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran. Jadi biasakan buat latihan, gunakan Lexi Logos ni ya, dan
buat latihan, ya. Semuanya kemahiran perlu dimulakan dengan latihan saja. Kalau mendengar saja tak cukup, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya tak galakkan program mendengar ni. Ramai sangat kita dia mendengar saja, dia sendiri dia tak nak buat. Okey, mengikut apa Rosam, ya. Rosam ialah Rosmun Resam Osmani. Osman, sorry, mim. Resam. Rosamun, ya, Rosam. Osmani, Ain, Sa. Osman bukannya sin, ya. Dia adalah Sa. Mim, Alif, dan Nun. Itu ija Osmani, ya. Osmani. Mengikut Resam Osmani. Kopikan dia, bawa ke leksi logos tadi, sambung di situ, ya. Mana kita nak mengatakan kita nak buat melatih, ya, latihan penulisan, ya. Kalau nak letakkan latihan di sini pun boleh. Kemaskan apa kerja kita, supaya nanti kalau kita buat rujukan kita faham apa yang kita buat lah, ya. Latihan penulisan ayat mengikut Resam Osmani. Yang ni dia tidak mengikut Resam Osmani, Resam Imla dipanggil, penulisan cara lama tu, ya. Pakistan masih lagi banyak gunakan ni. Tetapi Middle East, negara-negara Middle East di Timur Tengah, kebanyakan sudah pun menggunakan Resam Osmani, dan kita pun mengikut, ya, penggunaan Resam Osmani. Indonesia masih lagi separuh-separuh lah, ya. Tidak yang banyak kita lihat Quran-Quran yang dicetak tu masih lagi menggunakan penulisan Resam Imla, tapi di Malaysia ni dah dijadikan kewajipan dah, ya. Jadi tuan-tuan kalau membaca, menulis, memang kena gunakan Resam Osmani dah lah. Jadi apa kita buat, kita copy dia, bawa ke sini dan kita perbetulkan, ya. Perbetulkan dia, iaitu pertama sekali an. An ni adalah nanti kita akan introduce an tu yang dipanggilkan subordinating particle tu. Bahasa Arab dia lah harfun masdari, ya. Harfun masdari, subordinating conjunction lah. Okey, so apa yang berlaku ni, kenapa kita perlu perbaiki? Kerana non yang sukun bertemu dengan lam, ya, dalam penulisan, aspek sorof, aspek nahu, dan aspek tajwid mesti diintegratekan, ya, dipadukan sekali supaya dia selaras, ya, dia selaras. Ya, kita tak mahu sebut betul tapi penulisannya salah, ya. So kena betulkan. So apa yang perlu, non ni tidak perlu bersukun, ya. So dalam yang kita betul nak buat latihan tu, kita perbetulkan di sinilah. Non sukun bertemu dengan lam, apa yang berlaku ialah dia melibatkan hukum tajwid, iaitu idgham bila ghunnah, ya, iaitu hukum memasukkan huruf yang pertama non ni ke dalam lam tanpa didengungkan. Itulah maksudnya idgham bila ghunnah. Jadi masa menyebut dua kalimah ni tidak terdapat dengungnya, ya. Dan dengung tu biasanya berlaku di mana? Di khayshum, di rongga hidung, ya. So masa kita membaca tu jangan terasa pun apa-apa tekanan di dalam rongga hidung. Kalau kita terasa tekanan tu, maknanya dengung berlaku, ya. Itu dinamakan idgham bila ghunnah. Jadi bermakna apa? Masa dalam pembacaan, nun tu kita hilangkan, ya, kita hazafkan dia. Di warna merah, nun ni kita hilangkan dia. Jadi kita terus menyebut hamzah qata' yang baris atas ni kepada lam, ya. Jadi Allah complete, apa orang kata tu, makhraj lam. Tak ada langsung makhraj nun disentuh. Itu dimanakan bila ghunnah. Bila kita terus ke lam, jadi tekanan udara dan suara di dalam mulut kita tu tidak akan pergi ke rongga hidung, ya. Jadi bila tidak ada pergi ke rongga hidung tu, maknanya tidaklah berlaku dengungnya, ya.
Okey. So then sebab dia telah dimasukkan kepada lam, jadi bermakna di dalam lam ni sudah terdapat dua huruf, iaitu nun dengan lam. So bila terdapat huruf, kita perlu tambah lam tu dengan tanda tasydid. So tasydid tu menunjukkan terdapat dua huruf di satu tempat yang sama. Bukan lam saja, dia tu bersama dengan nun, sebab nun telah dimasukkan ke dalam lam. Yang tengok ayat dia, nun dimasukkan ke dalam lam. Jadi kalau dia dimasukkan dalam lam, so yang mana yang kita nampak? Kita akan nampak lam lah. Nun tu tidak nampak lah. Dia dah masuk ke dalam. Macam kita masukkan duit ke dalam tin, katakan. Masukkan duit ke dalam tin. Ya. Jadi yang kita nampak tin tu, bukannya duit dia. Sebab itulah lam tu yang disebut. Bukannya non tu. Non tu tidak lagi disebutkan. Tetapi dia ada dalam tu. Maknanya tin tu ada tin dan duit sekali. Jadi dia ada dua benda. So dua benda tu ditambahkan dengan tanda tasydid. Sebab itulah ditasydidkan tu membacanya dengan dua harakat lah. Dan beri pengen syiddah lah sebab dia tasydid. Ya. Jadi sebab dia ada dua huruf berbanding dengan satu huruf. Menyebut satu huruf adalah lebih nipis, lebih senang dengan menyebut dua huruf. Itu dia panggilkan dua-dua ni dia kena syidahkan dia lah, ya, kena kuat sikit dengan tekanan. Okey. Kemudian dia bertemu dengan alif, berlaku mad. Di sini alif ni adalah alif mad, ya, alif mad yang memanjangkan bunyi la. Kita boleh besarkan sikit ni, bawa dia ke atas. Okey. Tetapi alif ni bertemu dengan hamzah. Hamzah kotak i, ya, di dalam dua kalimah yang berasingan. Dua kalimah. So sekarang ni dia membabitkan hukum tajwid yang lain, iaitu mad jaiz, ya, mad jaiz. So mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau kita nak buat catatan kat sini pun boleh. Ya, kalau untuk mengemaskan lagi pembelajaran bahagian tajwid kita boleh gunakan catatan ni untuk menambah, ya, ilmu kita dan kefahaman kita tentang ilmu tajwid. Yang tadi kita boleh tuliskan dalam bahasa dan dalam Rumi kita gunakan teks feature ni, ya, iaitu apa dia tadi, idgham bila, BILA 2, ya, sebab dia bila ni dia lam alif tu dia ada mat, bila dua harakat, bila gunnah. Itu yang berlaku pada yang pertama tu lah, ya. Dan kita boleh bantukan dengan arrow sikit. Mana dia arrow di sini kan letak warna hijau, ya. Yang ni lah nun bertemu dengan lam ni, ya. So dipanggilkan idgham bila gunnah. Kemudian yang ini ialah mat alif bertemu dengan hamzah qata'. Sekarang sudah berlaku pula hukum tajwid yang kedua lah, ya. Kalau kita nak ke bawah sikit. Okay. Bawah sikit lah. Okay. So ini berlaku apa? Hukum yang kedua di situ ialah mad. Mad dalam Rumi dia kita tulis 2D, ya. Satu D tu untuk dal. 2D maknanya dal yang bertasydid. Sebab mengeja dalam Jawi dia mim dal dal, ya, maddun. Jadi mad jaiz. Jaiz ada ada alif mad, jadi dia panjang dua harakat. Letakkan 2A, mad jaiz. Dia ujung dia ialah zai. Zai alfabet Rumi kita gunakan Z yang besar, ya. Jaiz. Itu mad jaiz munfasil, ya, munfasil.
Itu ejaan Romanized lah dalam huruf, dalam Rumi ya. Menulis kalau kita nak bantukan Jawi pun boleh ya. Elok juga kita sekali-sekala tulis dia dalam bentuk Jawi dan masukkan dalam catatan ni supaya kemas ya apa yang kita bincangkan lah ya. Okey. So sini mad jaiz munfasil, apa yang kita perlu buat ialah alif ni perlu mengambil alif yang bertanda panjang ya. Bertanda panjang dipanggilkan alif mamdudah tu. Kita gantikan dia dengan yang bertanda panjang, iaitu yang ini. Alif yang ada di atasnya bertanda panjang tu. Itulah penulisan apabila dia membabitkan mad jaiz munfasil ya. Dan bacaannya dipanjangkan sepanjang 2 harakat ya. So kalau kita nak kemaskan lagi nota kepada yang ni, kita boleh masukkan sekali, iaitu huruf lam ni perlu dibacakan sepanjang 4 harakat ya. Belum mengambil hamzah qata i ya. Itu tapi itu kita boleh nanti kita tambah-tambahkan lagi lah. Kita buat nota yang penting-penting dulu. Okey, kemudian ilaha yang ni kita perlu perbetulkan kerana hamzah alif kecil tidak boleh berada di atas lam. Kita pun dah buat latihan tu sebelum ni. Jadi kita alihkan dia sikit ke depan yang gunakan apa yang dipanggil ni extender, penjarak dia ya. Ambil 2 kali pun tak apa. Okey. Nah, baru letakkan alif kecil tadi supaya jelas dia kedudukannya adalah selepas lam. Ya, selepas lam. Dan kalau yang tu pun kalau kita nak panjangkan pun tak apa ya. Ilah tu letakkan 2 ataupun 3 penjarak tu selepas alif kecil tu ya, supaya dia kelihatan jelas ya. Dan lebih baiklah daripada yang atas ni. Kalau kita tengok di sini dia macam apa ni, crowded ya, crowded, kelangkabut dia itu ya. Letakkan dia elok-elok. Alla ilaha illa. Okey, illa ni tuan-tuan sebenarnya ialah daripada in dengan la. Ya, asalnya adalah gabungan in dengan la. Yang 2 kalimah tu sebenarnya. Kalimah in ialah kalimah apa? Kalimah harfun conditional ya, harfun ya bersyarat, yang menjadikan satu kalimah yang dinamakan harfun istisna ya, particle of exception bahasa Inggeris dia. Tapi okey, tapi sekarang ni kita nak fokus pada penulisan dulu ya. Illa anta. So sekarang ni sekali lagi alif bertemu dengan hamzah pula. Tadi alif bertemu dengan hamzah yang berkepala alif. Sekarang ni alif bertemu dengan hamzah yang berkaki alif. Tapi masih lagi hukum yang sama. So kita boleh copy saja yang apa ni, mad jaiz kena select dulu. Okey, kita boleh copy yang ni. So terdapat ataupun kita gunakan arrow sajalah ya. Double the arrow sajalah yang ni ya, ataupun kita masuk terus arrow tadi. Yang ini pun mad jaiz munfasil juga. So maknanya terdapat 2 case ya, mad jaiz munfasil. So bila terdapat 2 mad jaiz munfasil di dalam satu ayat ataupun sub ayat, so pastikan kita membacanya dengan harakat yang samalah, jangan lain-lain. Kalau tadi kita membaca 4 harakat, jadi yang kedua pun kita akan baca juga 4 ya, 4 harakat. Pendekkan dia sikit. Okey. Kalau dia berjumpa dengan mad wajib, bezakan, iaitu panjangkan mad wajib kepada 5 dan mad jaiz kepada 4. Itu cara kita nak meraikan perbezaan di antara mad wajib dengan mad jaiz. Yang wajib dia punya darajat dia lebih tinggi, itu kita beri keutamaan kepada dia.
dengan memanjangkan bunyi huruf sebelum alif mat tu kepada 5 harakat. Okay, so kalau dah dia terbabit dengan idgham, mat jaiz, so alif ni perlu ditukarlah, ya. Kita ambil alif yang panjang tadi, yang ini seperti yang pertama tadi, ya, dan dipanjangkan kepada, bacaannya dipanjangkan kepada 4 harakat. Lam tu yang dibaca panjang, bukannya alif ni dia hanya membunyikan, ya. Alif tidak disebut sebab dia huruf apa? Huruf al-jawfu, ya. Huruf al-jawfu kita tidak membunyikan dia. Kita hanya fungsi dia hanya memanjangkan bunyi huruf yang sebelumnya. Itulah dinamakan al-jawfu. Al-jawfu ni ialah rongga mulut, ya. Dia lalu saja bunyi dia tu, tapi kita tidak membunyikan dia. Ya. Yang berbunyi ialah lam ni. Lam ni lah yang kita akan panjangkan dengan bunyi A tadi, ya, kepada 4 harakat. Okey. Dan akhir sekali, anta. Anta non mati bertemu dengan ta, ya. Itu dia membabitkan hukum ikhfa, ya. Ikhfa hakiki, ikhfa yang hakikat, pada hakikatnya memang ikhfa. Ya, ikhfa ada terdapat ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi, ya. Dan so yang ni ialah ikhfa hakiki, bermakna dia bertemu dengan huruf yang memang huruf ikhfa, ya. Non yang sukun bertemu dengan huruf ikhfa, dia jadilah ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi itu dia merangkumi juga huruf-huruf yang bukan huruf ikhfa, disebabkan oleh pertemuan di antara mim yang sukun dengan huruf-huruf selain daripada huruf mim dan huruf ba, ya. Maknanya 26 huruf lain tu akan melibatkan ikhfa syafawi, ya. Tapi ini dipanggil ikhfa hakiki. Kita sukunkan, hilangkan sukun non tu kerana dia membunyikannya ataupun penyebutan dia sudah terbabit dengan penyembunyian, ya. Kita sembunyikan makhraj dan sifat kepada non tu. Jadi bila kita sembunyikan, seolah-olah non tu tidak disebut lagi, ya. Dia tersembunyi, jadi dia tak nampak lah. Dan tak dapat tu maknanya dia tidak disembunyi, melainkan satu saja, iaitu dengungnya. Sebab non sukun dia termasuk dalam kumpulan huruf al-khayshum yang akan pergi ke rongga hidung, ya. Semasa membaca dia tu, kita terasa bahagian rongga hidung kita laluan ataupun tekanan suara dan udara tu. Itulah dipanggilkan ikhfa, ya, dengan dengung khayshum, yang kita panggilkan dengung khayshum. Okey. Prof, tumpang tanya. Ya. Yang depan tu kan Allah kan, yang nombor 2 tu inla kan. Kenapa yang an tu dia beza lah, nak tahu beza an dengan in tu. Yang satu tu kita masih wujudkan, nampak lah maksudnya tulisan dia walaupun kita masukkan dia ke dalam huruf lam tu. Yang kedua tu in, tapi kita dah boleh gugurkan nunnya tu. Illa, Allah tu. Aha. Soalan dia kenapa apa? Yelah, maksudnya kenapa nun yang kedua tu kita boleh gugurkan, yang pertama tu kita tak boleh gugurkan, macam tu. Oh, I see. Okey. Sekarang ni kerana dia nak apa? Nak memelihara huruf ni. Huruf an ni dia nak nak pelihara dia, ya. Kalau tak ada nun tu, katalah kita buang dia, so nanti tak nampak pula an tu, an yang harfun masdar tu. Ya, sebab yang ni dia nak pelihara harfun masdari tu kepada lam tu, ya. Yang ini dia nak membentuk satu kalimah baru. Yang ni dah menjadi satu kalimah baru ni, ya. Ada satu kalimah baru. Dia panggilkan harfun istiqna atau istiqnas, ya. So dan harfun baru ni adalah gabungan daripada dua harfun lain membentuknya. So dalam Arab yang ni dihilangkan nun tu, ya, digabung sekali supaya dia menjadi satu kalimah yang
sahih lah, yang apa, yang wujud, ya. Kalau alla ni kemungkinan dia tidak menjadi satu kalimah yang sahih. Yang sahihnya ialah an dengan la. So dia kena maintain. Maintain lah. Tadi an tu kalimah apa tadi? Tak sempat lah salin. Masdari, mim sod, Masdari. mim sod, daro, itu kita akan buat masa kita apa, mengupas kalimah tu nanti. Sekarang ni kita baru penulisan saja. Okey, terima kasih Pak. Penulisan. Kenapa kita ubahkan penulisan tu? Sebab ya, dia terbabit dengan sebab-sebab yang tertentu untuk meraihkan hukum tajwid. Banyak perubahan tu adalah disebabkan oleh tajwid ni, ya. Tajwid dia. So yang ni tadi kita kata apa? Ikhfa. Mungkin besok kita akan tambah dengan jawi dia sekali, ya. Hari ini kita hanya fokus kepada teks Rumi dulu. Tagkan juga, so kita masukkan sini adalah hukum ikhfa. K dengan H ni dalam Romanize mewakili kha, ya, kha. Lepas tu fa lah, fa dia ada apostrofi hamzah dia, ikhfa, letakkan apostrofi itu mewakili hamzah, ikhfa. Ikhfa hakiki, ha qaf dengan ya jadi ha, kita besarkan H, ha ki, ya, dan di hujung dia ada ya mad hakiki, jadi kita letakkan 2 I. Itu cara menulisnya, dan kita letakkan dekat sikit dan kita arrowkan dia, iaitu yang ni, ya, hamzah qata bertemu dengan nun tu melibatkan hukum ikhfa hakiki. So itulah perubahan-perubahan yang kita buat kepada subclause alla ilaha illa anta yang dituliskan secara resam imla tu, kita tuliskan dalam bentuk resam Osmani. Okey, bawah sikit. Okey, cukup untuk hari ini, ya. Kita buat latihan kita step by step, ya, supaya kita jelas, ya. Biar sedikit tapi kita menambah ilmu tu daripada satu masa ke semasa, supaya bila kita pergi ke ayat-ayat lain pun kita akan dapat, ya, mengaplikasikan kefahaman tu, ya, dan kita boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan penulisan, ya, yang terbabit dengan hukum-hukum tajwid, insyaAllah. Besok mungkin kita tambah lagi, kita masukkan jawi dia. Ini semua Romanize. Ya, kadar Romanize ni pun saya sebenarnya tak galakkan, ya. Sebab dia kadang-kadang akan mengubah suai bunyi asal perkataan Arab tu. So elok kita masukkan sekali jawi supaya kita akan sentiasa membuat perbandingan, ya, dan apa yang digunakan dalam Romanize tu sebenarnya mewakili huruf hijaiyah yang mana, ya, dalam huruf-huruf Al-Quran, ya, insyaAllah. Okey, last question kalau ada, kalau tidak kita tutup di sini, ya. Okey, so kita boleh print screen kan dia supaya dia simpan dalam screenshot dan kita boleh kongsikan besok pagi Khamis, ya. Kita tambahkan sikit maklumat dalam jawinya, kemudian kita akan buat kefahaman dia, melihat dulu, ya, penerangan kepada kalimah-kalimah yang kita bahaskan sekarang ni. Lepas tu kita buatkan pembentukan kalimah kepada kalimah yang utama, ya. Dalam dia subclause ada 5 kalimah, 1, 2, 3, 4, 5. Bukannya semua yang perlu kita buat pembentukan kalimah. Yang perlu buat pembentukan ilahun saja, ya. Yang lain tu adalah kalimah harfun. Dengan kalimah isim domain dia tak perlu, ya, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.